أعوذ بالله من الشيطان الرجيم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. Sesungguhnya telah ada bagimu dalam pribadi Rasulullah itu suatu contoh tauladan yang baik sekali bagi siapa-siapa yang mengharap keridaan Allah dan kesejahteraan hari kemudian. Suratul Ahzab ayat 21. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa man tabi'ahu wa lah, amma ba'd. Sidang penonton yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bersyukur kita kehadirat ilahi kerana di pagi yang bertuah ini kita bersama ahli keluarga dapat mendengar dan menonton dalam rancangan Al-Muqaddimah. Ini adalah satu nikmat ilahi yang sangat tinggi dalam kita melahiri bahtera kehidupan sebagai umat Nabi. Ketahuilah, sesungguhnya hidup kita ini dikelilingi dengan pelbagai ranjau dan ujian. Hanya dengan hidayah ilahi sahaja kita dapat meleraikan satu persatu kemelut permasalahan ini. Maka pada pagi yang bertuah ini saya akan membicarakan topik pandang orang di bawah. Sidang penonton yang dirahmati Allah, topik ini merupakan satu topik yang biasa kita perhatikan dalam kehidupan seharian kita. Ada orang yang di atas dan ada orang yang di bawah. Sebentar tadi saya telah membacakan firman Allah Subhanahu wa taala yang menegaskan bahawa sesungguhnya baginda Rasulullah SAW itu adalah uswatun hasanah, satu suri teladan yang terbaik bagi sesiapa yang ingin untuk mendapat rahmat Allah Subhanahu wa taala di dunia dan di akhirat. Justru ayuhlah kita jadikan bahawa kehidupan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu sebagai role model, sebagai suri teladan dan ikutan untuk kita membetulkan kehidupan kita, agar kehidupan kita ini benar-benar menjadi sumber inspirasi yang positif kepada orang yang berada di sekeliling kita. Sidang penonton yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, lihat di sekeliling kita anak-anak yang semakin membesar, yang bayi menjadi kanak-kanak, yang kanak-kanak menjadi remaja, yang remaja menjadi belia, yang belia menjadi dewasa, dan yang dewasa semakin bertambah usia menjadi tua. Maka setiap lapisan itu pasti akan merasai pengalaman kehidupan mereka. Lantas kita tahu bahawa betapa susahnya untuk memulakan kehidupan hingga mencapai satu tahap yang telah kita ada sekarang. Pelbagai ranjau, kegetiran, kesedihan, kemarahan, kegembiraan yang telah kita lalui menjadi asam garam kehidupan. Maka Allah Subhanahu wa taala telah paparkan dalam kisah-kisah yang tercatat dan terkandung di dalam Al-Quran bahawa paparan penderitaan baginda Rasulullah SAW dalam membangunkan ummah ini menjadi ikutan kita, supaya bila kita berada di kemuncak, jangan lupa orang di bawah. Kerana baginda Rasulullah SAW inginkan umat ini menjadi umat yang sentiasa mendepani cabaran dengan ketakwaan, bukan mendepani cabaran dengan nafsu yang rakus. Tetapi baginda Rasulullah SAW inginkan kita melalui segala cabaran ini dengan keimanan dan ketakwaan yang akan mengangkat darjat kehidupan kita sebagai hamba Allah yang saleh. Hamba Allah yang akan membawa erti dan nikmat kehidupan yang sebenar-benarnya. Supaya yang miskin menghormati yang kaya,
Yang kaya menyayangi si miskin. Yang berada di kedudukan di atas sentiasa menyayangi yang berada pada kedudukan di bawah, dan yang berada di kedudukan di bawah sentiasa mentaati dan menghormati orang yang berada di kedudukan di atas. Kita sebenarnya satu bangsa, satu umat, satu masyarakat manusia, bagaikan satu keluarga, bagaikan satu anggota yang saling memerlukan di antara satu sama lain. Tetapi proses-proses itu berbeza-beza. Sebab itu Allah nyatakan dalam Al-Quran bahawa manusia ini akan melalui proses kehidupan, iaitu 3 kategori. Pertama, kanak-kanak ketika mereka kecil dan lemah. Yang keduanya ketika mereka di zaman kuat, dewasa dan belia. Dan yang ketiganya iaitu zaman kelemahan kembali bila mereka uzur dan tua. Jadi kita kena ingat bahawa di mana saja tahap kedudukan kita, kita akan melalui proses dan cabaran yang berbeza-beza. Tapi kita jangan lupa ketika kita berada di atas, bahawa satu masa dahulu kita juga berada di bawah. Dan kita tidak akan kekal di atas buat selama-lamanya. Kita akan turun kembali sebagaimana asal kita dahulu ketika kita tidak mempunyai kedudukan, pangkat, darjat dan gelaran. Justru jangan ke mana-mana untuk kita sama-sama membincangkan topik ini. Bagaimanakah baginda Salam menunjukkan seri kepimpinan yang terbaik untuk kita contohi, untuk kita hayati, untuk kita diskusikan bersama anak-anak kita sebelum kita memulakan tugas-tugas yang lain pada pagi ini. Jangan ke mana-mana untuk topik seterusnya. Temu kembali kita dalam mukaddimah. Kita telah membincangkan sebentar tadi bahawa bagi setiap orang yang berkedudukan, jangan lupa orang di bawah. Kerana satu masa, tinggi macam mana sekalipun kedudukan kita, kita akan kembali ke tempat asal kita. Justru ketika kita memimpin, ketika kita mentadbir, kita kena ingat bahawa kita tidak akan berada di singgah sana tersebut buat selama-lamanya. Kita hanya melalui proses masa seketika sebagaimana diizinkan dan dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ingat bahawa apa yang kita lakukan akan menjadi sejarah kehidupan. Sekiranya kita lakukan dengan cara yang terbaik, kita akan mendapat sanjungan daripada Allah Subhanahu wa taala dan balasan yang terbaik di akhirat kelak. Tetapi sekiranya sebaliknya yang kita lakukan, sejarah akan mencatatkan kata-kata nista, kata-kata tohmahan, kata-kata yang akan meninggalkan luka-luka yang mendalam bagi generasi keturunan kita buat seterusnya. Justru ingatlah pesan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baginda salam menyatakan dalam hadisnya, la yu'minu ahadukum hatta ayyakuna hawahu tab'an lima ji'tu bihi. Tidak akan sempurna iman seseorang kamu selagi mana keinginannya tidak sebagaimana yang aku datangkan. Artinya, dalam membentuk keinginan kehidupan, dalam mendidik nafsu, hendaklah kita pastikan apa yang kita lakukan itu sebagaimana yang dikehendaki oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bukan mengikut neraca keinginan nafsu kita sahaja, tetapi hendaklah diukur dengan keinginan yang telah diajarkan oleh baginda Rasulullah SAW. Kerana sifat manusia ini, bila mana Allah telah memberi satu lembah daripada emas, pasti dia akan memohon lembah yang kedua. Kerana sifat tamak halauba, kerakusan nafsu ini bukan tujuan untuk memuliakan tuannya, tetapi untuk menghinakan tuan dirinya. Justru kita kena ingat, sidang penonton yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya baginda Rasulullah SAW telah memberikan kita model ikutan yang terbaik. Bagaimana baginda melayan pelbagai golongan masyarakat, golongan bangsawan, hartawan, golongan raja-raja, pemimpin-pemimpin negara dan rakyat jelata, peminta-peminta sedekah dan orang-orang yang tidak ada tempat tinggal,
seperti golongan ahlu sufah yang terkenal di Madinah satu ketika dahulu. Sehingga sahabat-sahabat baginda Ridwanullahu alaihim ajmain menyatakan bahawa ada kalanya ahlu sufah itu berjumlah 30 orang, ada kalanya 40 orang, ada kalanya 70 orang yang memakai pakaian yang sama, tetapi dilayan oleh baginda salam dengan layanan sebaik-baiknya. Sehingga semua orang yang datang bertemu dengan Nabi akan berkata bahawa mereka telah mendapat layanan seperti layanan seorang raja. Nabi SAW tidak pernah membezakan antara kaya dan miskin, antara yang berpangkat dengan tidak. Nabi SAW akan melayan mengikut keperluan orang yang datang, dengan cara yang terbaik, dengan penuh keikhlasan, dengan penuh kejujuran, dengan penuh peradaban. Inilah yang ditunjukkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebab itu baginda kawan dan lawan, semua orang yang mengenali watak akan terkesan dengan tata perilaku baginda Rasulullah SAW. Sehingga apa yang dilakukan oleh Nabi SAW dan sahabat itu menjadi, sehingga sahabat baginda SAW berani mengisytiharkan kepada umat seluruh dunia, kunu mislana, jadilah seperti kami. Kerana mereka itu mengikuti watak kehidupan Nabi SAW, yang mana mereka berjaya mendidik nafsu mereka sebagaimana yang diinginkan oleh baginda Rasulullah SAW. Justru ketika kita berada di atas, ingatlah orang di bawah. Kita lihat contoh kehidupan kita. Ketika kita kuat dan bertenaga, wahai para penonton sekalian, kita disenangi oleh semua orang. Tetapi bila kita tua dan uzur, tidak mampu mengurus diri, apatah lagi waliyazubillah, sekiranya diuji dengan kesakitan-kesakitan yang tertentu, yang mana kita memerlukan khidmat dan bantuan daripada orang lain, ketika itu kita akan rasa betapa lemahnya kudrat kemampuan kita. Bagaimana kita hendak mengendalikan bahtera kehidupan kita. Barulah kita sedar bahawa tidak selama-lamanya kita berada di atas. Ingat, jangan lupa orang di bawah. Ketika kita berada di atas, hormati mereka. Layan mereka dengan sebaik-baiknya kerana Allah, bukan kerana kepentingan-kepentingan tertentu. Selepas ini kita akan lihat sama-sama bagaimana contoh baginda Rasulullah SAW melayan orang-orang di bawah dengan rasa saksama, sehingga semua orang, tidak kira apa agama, merasakan mereka telah berada dengan seorang raja yang berjiwa rakyat, yang memahami segala kehendak dan keinginan mereka. Jangan ke mana-mana, tunggu untuk perbincangan seterusnya. Sambung kita tajuk sebentar tadi yang telah kita bincangkan, bahawa pandang orang di bawah. Baginda SAW telah menunjukkan satu teladan yang terbaik, bagaimana Nabi SAW melayan seorang peminta sedekah yang berada di bandar Madinah, di kota Madinah. Baginda SAW telah melayan orang tersebut dengan sebaik-baik layanan, walaupun beliau adalah seorang yang bukan Islam, seorang tua Yahudi yang kerjanya mengutuk, memaki Nabi, menghina dan mengherdik Nabi. Tetapi Nabi SAW setiap pagi selepas daripada menunaikan solat subuh akan bergegas pergi kepada orang tua Yahudi tersebut untuk menyuapkan makanan di mulutnya. Kita lihat bagaimana kasih sayang dan kecintaan Nabi SAW, sehingga bila mana kewafatan Nabi SAW, Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu an telah bertemu dengan anaknya dan bertanya kepada anaknya, "Wahai anakku, apakah di antara sunnah Nabi yang belum daku amalkan?" Maka anaknya telah berkata, "Wahai ayahandaku, sesungguhnya segala ajaran baginda salam telah dikau laksanakan. Cuma satu sahaja di antara sunnah Nabi SAW yang belum dikau lakukan, iaitu baginda salam setiap pagi selepas daripada salat subuh akan pergi ke bandar Madinah ini untuk menyuapkan makanan kepada seorang tua Yahudi yang uzur." Maka Sayyidina Abu Bakar keesokannya bergegas pergi ke pasar tersebut di kota Madinah
untuk menyuapkan makanan kepada orang tua yang uzur tersebut. Maka bila mana Sayyidina Abu Bakar menyuapkan makanan di mulut orang tua tersebut telah meludahkan kembali dan berkata, "Siapakah kamu yang berani-berani menyuapkan makanan di mulutku?" Maka Sayyidina Abu Bakar berkata, "Sungguhnya akulah orang yang biasa setiap pagi menyuapkan makanan di mulutmu." Kata orang tua Yahudi itu, "Tidak. Kerana orang yang menyuapkan makanan di mulutku telah menyuapnya dengan penuh kelembutan, dan makanan yang dimasukkan ke dalam mulutku itu dikunyahnya sehingga lumat dahulu, kerana dia mengetahui bahawa aku tidak memiliki gigi." Cuba kita lihat bagaimana layanan baginda SAW terhadap seorang yang bukan Islam, tetapi dilayaninya dengan penuh kasih sayang. Walaupun ketika Nabi SAW berada di sisinya, orang tua tersebut terus mengutuk bahawa, "Berhati-hati kamu wahai orang muda yang baik hati, kerana di kota Madinah ini ada seorang pemuda yang bernama Muhammad. Dia telah memecah belahkan kaum, membawa ajaran yang sesat, dan telah merosakkan masyarakat Madinah di sini." Walaupun dia mengherdik, mengutuk dan menghina Nabi, tetapi Nabi SAW tetap melayannya dengan baik. Maka Sayyidina Abu Bakar pun berkata kepada orang tua Yahudi ini, "Wahai orang tua, sesungguhnya orang yang setiap pagi menyuapkan makanan di mulutmu baru kembali ke rahmatullah untuk bertemu dengan pencipta buat selama-lamanya. Dia adalah Muhammad utusan Allah yang dikau hina setiap pagi." Maka menangislah orang Yahudi tersebut, mengenangkan keburukan akhlak dia melayan Nabi SAW yang sangat prihatin dan mempunyai sifat kemanusiaan yang tinggi pada diri pribadinya. Jadi kita lihat bagaimana akhlak Nabi SAW yang mana dengan seri teladan yang telah ditunjukkan telah membawa orang cinta kepada agama. Inilah contoh seorang pemimpin, yang mana pemimpin yang sentiasa melihat orang di bawah, cuba turun menyamakan taraf dan kedudukan. Justru kita perlu ingat bahawa Allah lah yang memuliakan satu kaum dan Allah lah yang menghinakan satu kaum. Kita perlu sedar bahawa jawatan yang Allah anugerahkan dalam kehidupan kita merupakan ujian, satu medan. Allah nak lihat kita menjadi hamba yang bersyukur atau tidak dengan kedudukan dan pinjaman Allah yang seketika itu. Kalau kita lupa dan alpa, waspadalah bahawa Allah Subhanahu Wa Taala akan memberikan kita balasan yang setimpal dengan apa bentuk nikmat yang telah dipinjamkan oleh Allah. Justru kita kena ingat bahawa apa yang telah kita bincangkan dalam rancangan mukadimah pada pagi ini boleh kita simpulkan kepada 3 tips utama. Pertama, perlu diingat bahawa jawatan bukan tasyrif. Jawatan, kedudukan, pangkat dan darjat bukan satu kemuliaan, tetapi ianya adalah satu taklif, satu amanah Allah Subhanahu Wa Taala yang akan dipersoalkan oleh Allah di akhirat nanti. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati. Setiap kamu adalah pemimpin dan setiap kamu akan ditanya terhadap orang yang dipimpinnya. Kedua, bersungguh-sungguhlah dalam melaksanakan Allah sebagai pemimpin. Kita akan bahagia di dunia dan di akhirat. Yang ketiga, pemimpin yang sentiasa melihat orang di bawah akan disenangi oleh setiap lapisan masyarakat. Ayolah kita sama-sama beramal, sidang penonton yang dirahmati Allah SWT, agar hidup ini lebih bermakna, agar hidup ini akan mendewasakan kita untuk mengenal pencipta yang maha mulia. Saya akhiri dengan aqulu qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.